Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya harap semua murid berada dalam keadaan yang sihat. Jadi, minggu ni kita akan teruskan subtopik kita 1.1.6 membuat penambahbaikan kepada produk berdasarkan lakaran yang telah dibuat. Okey, jadi kita tengok minggu lepas kita dah buat lakaran 3D bermaklumat. Okey, selepas kita buat lakaran, kita perlu membuat penambahbaikan kepada produk berdasarkan lakaran yang telah dibuat. Bukan untuk topik mekatronik je, untuk semua topik yang ada lakaran, apabila kita telah buat penambahbaikan, kita kena buat cadangan penambahbaikan. Kita kena ada justifikasi dia. Okey, jadi kita tengok yang pertama. Okey, dekat depan kereta tu kita pasang LDR, kemudian kita pasang lampu LED. Kemudian kita pasang penderia inframerah dan pembas. Pembas pula kita pasang di atas bumbung. Jadi kalau kita tengok kat sini, LDR ni dia mengesan tahap pencahayaan yang telah ditetapkan dan menghantar isyarat input kepada mikro pengawal. Jadi mikro pengawal ni juga dia beri arahan kepada lampu LED supaya menyala apabila tahap pencahayaan berada di luar julat yang telah ditetapkan. Jadi tindakan kat sini, kalau kita tengok, kita pasang komponen baharu pada kereta kawalan jauh tersebut, iaitu kita tambahkan LDR dan lampu LED. Kemudian kita bangunkan juga pengaturcaraan supaya LDR dapat mengesan tahap pencahayaan dan mikro pengawal menghidupkan lampu LED. Selain tu kita letak juga penderia inframerah. Jadi kalau kita tengok kat sini, penderia inframerah ni, ataupun kalau kita selalu dengar tu infrared Okey, dia dapat kesan halangan pada jarak yang kita dah tetapkan. Contohnya macam kalau kita bawa kereta apabila kita reverse, dia akan berbunyi jadi kat situ dia ada penderia inframerah. Okey, tindakannya kita pasang komponen baru iaitu penderia inframerah dan pembas. Okey, yang dekat pembas ni kita akan pasang di atas bumbung. Jadi mikro pengawal akan memberikan arahan kepada pembas supaya berbunyi apabila jarak di antara kereta dan halangan tu berada dalam julat yang ditetapkan. Okey, seterusnya kita nak tengok langkah-langkah proses penambahbaikan pada kereta kawalan jauh. Kalau kita tengok buku teks muka surat 28 dan 29, kat situ ada 6 langkah. Jadi selepas ini saya nak awak buat nota dalam buku nota langkah-langkah yang berikut Jadi gambar tak perlulah. Saya nak awak tulis lakaran. Tulis dia punya langkah-langkah. Jadi langkah-langkah ni just ringkaskanlah. Tak perlu awak salin semua. Okey, kita tengok yang pertama. Kita buat lakaran. Jadi bila kita buat lakaran ni, kita kena ambil kira elemen dan prinsip reka bentuk serta memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Kemudian yang kedua, kita perlu pilih bahan atau komponen yang bersesuaian dengan proses penambahbaikan. Contohnya kita boleh pilih lampu LED, pembas, litar kawalan LDR, penderia inframerah dan wayar. Jadi kita perlu pilih komponen yang sesuai Kemudian yang ketiga, kita perlu membuat pengaturcaraan. Maksudnya kita memuat naik pada papan litar elektronik mikro pengawal mengikut fungsi baru yang dikehendaki. Kemudian langkah yang keempat, baru kita bina dan memasang komponen mengikut reka bentuk yang dikehendaki. Dan yang kelima, kita perlu buat kemasan.
kemasan ni kita buat untuk menambah daya tarikan reka bentuk dan melindungi komponen supaya tidak memudaratkan pengguna. Dan langkah yang terakhir adalah produk akhir. Maksudnya produk tersebut siap untuk diguna. Dalam contoh kat sini, produk akhirnya adalah kereta kawalan jauh. Okey, kemudian kita nak tengok ini langkah-langkah yang ditunjukkan tadilah. Lakaran ni kita perlu titik beratkan elemen dan prinsip dan elemen reka bentuk, serta kita perlu penuhi kehendak pengguna macam yang saya dah terangkan tadi ya. Okey, ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, kalau kita tengok balik, ini adalah magnet code ya. Sepatutnya kita ada menjalankan amali ya. Jadi saya harap anda semua ingat lagi ya. Ingat lagi dengan cara membuat coding ni ya, coding yang ini. Nanti jika ada masa, bila kita dah bersemuka, kita akan buat amali ini ya. Okey, kemudian kita tengok langkah keempat. Kita bina apa semua ni lah. Tadi saya dah terangkan. Langkah kemasan ni perlu ya, sebab kita nak pastikan produk yang kita bina tu lebih menarik dan selamat. Okey, untuk topik yang terakhir, lepas kita dah buat penambahbaikan, kita perlu buat penilaian kefungsian produk yang telah diubah suai. Jadi kat sini kita boleh rujuk muka surat 30 . Kat sini kita buat penilaian kefungsian iaitu ujian parameter. Okey, kita buat kefungsian produk ni mengikut objektif yang ditetapkan, iaitu kita jalankan dalam situasi yang sebenar. Jadi kita perlu melengkapkan jadual keputusan pengujian produk. Jadi kat sini kita buat ujian kefungsian. Kalau tengok kat sini, kita buat ujian ya, ujian parameter dekat LDR dan lampu LED. Jadi kereta kawalan jauh ni kita gerakkan ke kawasan yang gelap bagi menguji kefungsian lampu LED. Jadi kita tengok macam mana keputusan dia. Keputusan dia adalah lampu LED berfungsi apabila kereta kawalan jauh melalui kawasan yang gelap. Ini keputusan dia. Kemudian yang kedua, kita buat penambahbaikan pada penderia inframerah dan pembas. Jadi kereta kawalan jauh ni kita gerakkan kepada kawasan yang mempunyai halangan untuk kita uji dia punya kefungsian penderia inframerah. Jadi kita juga buat pengujian dekat pembas Pembas apabila penderia inframerah mengesan halangan di hadapan kereta kawalan jauh. Jadi ujian ini kita laksanakan sebanyak 3 kali. Okey, kereta keputusannya tu kita tengok kereta kawalan jauh akan berhenti secara automatik dan mengeluarkan isyarat bunyi apabila terdapat halangan di hadapan kereta kawalan jauh. Okey, seterusnya kita ada senarai semak pengujian bagi kereta kawalan jauh yang telah diubah suai. Boleh rujuk buku teks muka surat 31 Okey, kalau kita tengok penilaian kefungsian reka bentuk yang telah diubah suai, kita ambil kira aspek pembangunan reka bentuk yang lain seperti keupayaan produk, nilai estetika dan keselamatan reka bentuk. Okey, maklumat yang diperoleh daripada penilaian kefungsian ni kita akan gunakan untuk melakukan penambahbaikan supaya reka bentuk yang dihasilkan memenuhi objektif yang telah ditetapkan. Okey, kemudian kita tengok seterusnya. Kita tengok kat sini, kita tanya balik. Adakah reka bentuk produk ni reka bentuk produk ni dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi? Ya atau tidak? Ya kan? Kemudian adakah reka bentuk produk ni mempunyai kualiti yang baik? Awak tandakan ya.
Kemudian kita tengok pula, adakah reka bentuk produk ni mempunyai bahagian yang tajam? Maksudnya bila ada yang tajam tu maksud dia tak selamat dan kita perlu buat penambahbaikan lagi. Kemudian yang kelima, adakah produk ni berbahaya kepada pengguna? Dan last sekali adalah, adakah reka bentuk produk boleh dihasilkan dengan kos yang efektif? Maksudnya kos yang sederhana. Okey, seterusnya keputusan ujian. Contoh dia kat sini kita tengok, berdasarkan pada keputusan pengujian yang diperoleh, kita dapati kereta kawalan jauh ni mampu menjalankan fungsi yang dikehendaki, iaitu dia akan berhenti dan mengeluarkan bunyi secara automatik apabila terdapat halangan di hadapan kereta kawalan jauh tersebut. Jadi lampu LED juga akan menyala apabila melalui kawasan yang gelap. Okey, cadangan penambahbaikan, kita nak meningkatkan kemampuan kawalan supaya kereta kawalan jauh dapat dikawal dengan menggunakan pergerakan isyarat tangan. Kelajuan kereta juga kita dapat kawal. Dan seterusnya kita meletakkan komponen, contohnya span. Contohnya kita letakkan span di bahagian hadapan kereta kawalan jauh yang berfungsi sebagai penyerap hentakan. Okey, saya rasa itu saja untuk minggu ni. Jadi kita dah masuk topik yang terakhir lah, 1.1.6 dan 1.1.7. Jadi untuk minggu depan kita akan masuk topik yang baru. Saya harap lepas ni awak akan siapkan nota dan latihan yang saya berikan. Okey, sekian saja. Jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih. Bye.